لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نسوق لكم فنون الشعر ألوانا أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نسوق لكم فنون الشعر ألوانا تنيج فاح من عبط يزيد القلب سلوانا يهز وجد من طرب ويهدي النفس إيمانا أريج فاح من عبط يزيد القلب سلوانا يهز وجد من طرب ويهدي النفس إيمانا ويهدي النفس إيمانا أتيناكم لنهديكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian pendengar-pendengar podcast The Talking Dome. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini. Tadi kita dengar lagu Atainakum. Ya, teringat zaman sekolah Madrasah Al-Junaid dulu. Mungkin siapa yang tak tahu, itu adalah antara nasyid-nasyid yang dinyanyikan oleh salah satu madrasah, iaitu Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah di Singapura. Dengan itu kenapa kita main lagu ni? Kerana kita ada topik yang sangat menarik yang ingin kita kongsikan pada hari ini. Siapa ada bersama kita, Ustaz Mas? Kita tidak dua orang sahaja. Oh, tetapi kita miss satu orang. Seorang ni podcaster kita Ustaz Nazi. Nazi tidak ada pada hari ini. Beliau sedang bercuti bersama berada di Kuala Lumpur. Bilang tak apa. Sekarang semua pok nama, bilang tempat, biar orang cari dia. Tapi bila keluar ni dia dah kat Singapura. Jadi awak tak guna cari di Kuala Lumpur. Mungkin ada parlimen baru saja di Kuala Lumpur. Ya, terima kasih kerana sudi mendengar kita. Baiklah, kita terus perkenalkan bukan satu tetamu tetapi dua. Apa? Macam mana? Guest kita pada hari ni dua orang. Siapakah dia, Ustaz Maas? Bukan itu. Ini lagu dia. Baiklah, seorang guest kita yang dahulunya pernah berpindah randah dari satu sekolah ke satu sekolah yang lain. Beliau ada pengalaman yang banyak yang ingin kongsikan kepada kita. Ada kala suka, ada kala duka, ada kala pahit, ada kala manis. Yang sering dikejar-kejar banyakkan pelajar. Dah bilang. Okey. Kerana kepintarannya. Kejar untuk dapatkan tanda tangan. Ya. Beliau guest yang pertama bernama Ustazah Azizah. Selamat datang Ustazah Azizah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi Ustazah dulu, tadi Ustaz Mas kata berpindah randah. Ustazah daripada madrasah mana Ustazah boleh kongsi? Okey, cerita sebenarnya begini saya asalnya daripada Madrasah Al-Saghaf Al-Arabiyah. Berpindah. Shout out. Siapa yang shout tu? Madrasah Arabiyah, Madrasah Al-Saghaf Primary School. Primary and secondary lah. Saya graduate daripada Madrasah Al-Saghaf. Lepas tu pasal tak ada pre-U kan during that time kat Madrasah Al-Saghaf. So during my pre-U years baru ke Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah. Masya-Allah. Itulah, bukanlah pindah sangat. Yalah, kita continue studies lah. Betul. Dulu belum ada pre-U Madrasah Al-Saghaf. Itu di antara sebab lah kenapa tak stay. Memang tak ada lah. Sorry. Itu antara sebab kenapa masuk Wak Tanjung. Kerana tak masuk Al-Junaid. Apa nak gaduh. Jauh sikit. Terima kasih. Kita tunggu kehangatannya nanti. Itu yang pertama, guest kita yang pertama. Manakala yang kedua? Bersedia? Bersedia. Bermula. Manakala yang kedua pula, seorang kaum hawa juga yang sering menghadapi cabaran. Bully. Pernah emosi tidak tentu arah. Pernah juga dibuang kau. Pernah diganggu. Banyak diganggu, banyak pengalaman diganggu dengan kawan-kawan. Dan juga pelanggan yang positif pun ada. Jadi kita perkenalkan guest kita yang kedua, Ustazah Siti Az-Zahra, yang dulu berasal dari Singapura. Di madrasah mana? Masih di Singapura. Az-Zahra Effendi. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Sihat? Sihat Alhamdulillah. Ramai datang. Ramai supporters daripada madrasah dia. Ustazah daripada madrasah mana dulu? Saya daripada Madrasah Al-Arabiyah, daripada primary school sampai secondary school lah. Loyalty.
Loyalty Sekali lah. kita Alhamdulillah. Ya. Tepuk-tepuk ni. Tepuk sendiri. Tepuk. Tepuk. Itu je aku tumin. Okay. Jadi Ustazah primary, secondary, lepas tu? Lepas tu Priu. tak Priu, cuba nak masuk Aljunied tak dapat. Allah, sama so, saja. itulah kan. Lepas tu Tak ada backup sambung Zuhri. Zuhri, Ya. for 2 years. 2 years. Kemudian habis Zuhri, apply main-main sekali dapat. Masya Allah, itu Itu baru barakahnya. main-main. Tips dia apply main-main. Main-main. Kau nak dapat. Okay, Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita bukan saja nak kongsikan kita dari sekolah mana. Kita belum bilang kita sekolah mana Ustaz? betul. Ke orang dah Betul. tahu lah, orang dah tahu. Tak apa. Kita Orang perkenalkan dah lah. berapa Jadi minit lah sebab awak tu. tanya saya tengok. Okay. Ustaz Maaz. Ya, Salafi. Betul Ustaz, pada sekolah mana dulu Ustaz? Okay, saya dulu. Madrasah Al-Ma'arif. Nak juga. Asagaf Ustaz. Kuat Madrasah juga, dekat dia nak juga. Victoria Street lah dulu. Agak scary bila kita masuk ke kawasan Madrasah Aljunied tu. Paling awal saya pernah datang jam 6 pagi. Jadi bayangkan bertemankan kubur para arwah menyambut kedatangan saya. Dengan bunyi Okeylah, burung. Saya Madrasah Aljunied lah. Okay. Okay, saya Tanya ingin saya, tanya perkenalkan saya daripada darjah 1 sampai habis Priu 2 Oh, Madrasah Aljunied masya-Allah. Royalty. Dan kepada co-host saya Ustaz Lutfi Biasa je. daripada mana? Sama juga Ustaz. Apa Saya juga pertemankan kubur-kubur bila datang dengan bunyi burung-burung. Ui. Pada paling awal jam berapa tu? Tu saya bukan budak awal. Saya selalu naik kereta betul-betul sampai kira Sui tu. Ya 728, 727. Kira masuk terus line up belakang. Alhamdulillah orang yang tinggi. Jadi tak payah nak selit-selit Jadi lah. datang lambat pun bagus lah kira. Tak nampak. Jadi memang duduk Gila belakang. sikit lah. Alhamdulillah. Okey, Itu saya pun Madrasah Aljunied daripada darjah 1 hingga ke Priu. So kita main Dua, topik. Okay, Alhamdulillah. kira siapa nak cakap. Boleh. Kita main topik pasal pengalaman madrasah dulu. Di antara sebab lah adalah kita nak share kita punya pengalaman yang baik, pengalaman yang mencabar. Pengalaman yang interesting juga. yang Kenapa menarik. kita bawakan episod ini adalah disebabkan kita semua datang daripada background madrasah yang berbeza. Macam unik lah Satu madrasah Aljunied, satu Al-Arabiah, satu Wak Tanjung Al-Sagaf dan juga Al-Sagaf. Yes. Kita kurang satu je iaitu madrasah Ma'arif. Al-Ma'arif. Irsyad. Irsyad tak ada. Irsyad siapa Irsyad dekat Al-Istighfar belum ada. Jadi kita memanggil lah alumni Al-Irsyad untuk join Al-Istighfar punya screening dia susah nak lepas. Jadi mungkin Tak, sebab saya dia punya normal pun selalunya Irsyad pun kira diorang macam ada 50-50. Banyak sambung sekular juga. Yes, So dia punya Oh, pool of yes. people yang masuk aliran sambung aliran Islamic Studies Islamic. agak kurang lah. Ataupun diorang sambung Priu, Wak Tanjung, betul. Aljunied kebanyakan gitu. Kacukan lah. Ada macam ni lah Ustazah macam Asagaf lah. Kira diorang secondary je habis. So lepas tu diorang tak banyak in the pool lah. Ini dulu. Betul. Betul. Irsyad. Betul. Jadi okay, kalau siapa-siapa ada kita nak kongsikan macam Ustaz Maaz kata tadi, sebab kita nak kongsikan pengalaman madrasah khususnya lah. Sebab kita nak kasih macam inspire atau kongsikan the insights of being a madrasah student. Tak kisahlah mungkin pengalaman yang baik, pengalaman yang tak baik. Jadi yang the day ni untuk parents mungkin yang dapat benefit daripada perkongsian kita lah. Mungkin Ustazah Azizah seperti macam tadi kita bila berbual-bual dia macam ada banyak cerita Ustaz. Itulah Kita yang interesting. Kita Behind the scene ni kan, dia interview dulu banyak lah. cerita. Interview dulu. Boleh Dulu silakan. masa masuk madrasah tu primary 1, apakah pilihan sendiri ataupun mak betul bapak juga. masukkan? Dari dulu kan kalau apa-apa mesti saya kena dulu tau. Pasal nama saya A. Yes. Daripada Aziza. So apa-apa mesti Aziza. Yang ni Test kira- oral Aziza. So, Paling kakak-kakak lah kat sini. Yeah. Yalah mesti. Paling tu. Okey, apa soalan dia tadi? Kenapa siapa yang masuk kan? Adakah pilihan sendiri ataupun pilihan mak bapak Yes. Cerita dia begini sebenarnya. Sound. Cerita dia begini sebenarnya sikit. Yang mana? Seram ke? Scary. Cerita dia begini. Pada suatu kisah, pada suatu masa dahulu. Deng. Dah lah poyo sangat lah. Okey. Dulu arwah datuk saya dia seorang driver van dan anak-anak di dalam van itu adalah tak lain adalah pelajar-pelajar Madrasah Aljunied lah. Primary school, lower primary. So bila arwah datuk saya dia pergi ambil-ambil orang ni tak ada kerja kan. Dulu pun saya kalau saya, dia sentiasalah bawa saya sekali naik tu. So saya banyak kawan dengan budak Aljunied ni. Budak-budak ni kecil. dah belum sekolah Belum primary lah. Belum, masih kindergarten lagi. Kindergarten saya kat mana dulu Jamiah.
Jadi macam saya tengok macam fun lah, banyak kawan selalu main-main dekat dalam van apa semua. So sebab tu saya cakap dengan mak saya nak masuk sekolah yang Datuk bawa, which is Aljunied lah. Masuk Aljunied. Saya tak tahu yang Aljunied tu apa tu, Aljunied kan ada perempuan dan lelaki kan. So saya nak masuk sekolah tu, tapi saya tak tahu apa nama sekolah tu. Jadi mungkin mak saya pun macam tak kisahlah, asalkan sekolah Arab. Pasal dia nak orang yang sekolah Arab. Pasal nak masuk sekolah yang Arab lah. Dia masuk ke Asagaf. Asagaf tak jumpa pun kawan-kawan yang kat dalam van tu kan. Saya tanya mana kat Asagaf tak ada satu boy pun tak ada. Gitu pasal yang dekat dalam van tu banyak boys. Sebab kecil-kecil kan. So belum ada apa-apa lah. Yang tak ada. Saya lasak dulu. Orang pun takut lah. Tak takut lah sangat. Tapi macam lasak sikit lah. Jadi tu sebab lah. Jadi dimasukkan ke madrasah tu atas sebab itu. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bertahan Alhamdulillah. Sampai sambung walaupun lagi. tak jumpa kawan tu mana 10 tahun mencari pun tak akan jumpa pasal dia forever dia kat dekat apa Asagaf Aljunied. Dah masuk Asagaf je terus dah kawan baru lah. dah kawan baru. Dah tak pandang pun Aljunied. Primary school dulu tinggal mana? Mana tinggal Bedok Reservoir. Naik MRT lah. Naik van. Naik van. Masa kecil-kecil Bila start transport? Saya start pergi sendiri sekolah bila darjah 3. Darjah 3 ke darjah 4? Naik nombor 2. Tahu lagi. Naik nombor 2 Naik nombor 7. Nombor 2, 51, 7. Asal kita tak come across Mungkin came tapi kita tak perasan kot. Tak tahu dulu Aljunied dia suka macam tengok budak Asagaf. Yes. Tahu Aljunied memang. Bukan terbalik. Asagaf suka tengok budak Aljunied. Tak semua kot. Tak semua. Okay, so ni Asagaf dengan Aljunied ni talk lah. Kita belum lagi. Nanti kita pergi Arabia. Arabia kejap Arabia lagi. ada banyak cerita. Arabia ada north side. Kita daripada east side naik north. Tu Arabia sebab banyak tukar tempat. Arabia east Dia side. banyak berpindah-pindah kat tu. Banyak pindah. Kalau Zahra pula macam mana? Siapa yang pilih? Of course lah mak bapak. Of course mak bapak. So macam mana saya masuk saya tahu masa tu yang saya boleh ingat kena duduk exam. Time tu memang saya time dah kena duduk exam. Lepas tu kena interview. Sebab asalnya mak saya nak masukkan saya Aljunied. Sekali Aljunied kena reject. So masukkan Arabia. Lepas tu kena duduk test, kena interview, kemudian masuklah. Maknanya ramai orang lah nak apply tu. Sampai ada exam ni. Time saya memang dah ada exam lah. So sebab tu bila sekarang bila entrance test tu saya boleh relate lah. Sebab time saya tu memang dah ada. So tapi memang stres lah. Gementar lah macam tak ada orang sebelah kita kan, tak ada mak bapak dan semua kena buat sendiri. Apa yang interview kira interview student? Tak interview mak bapak. Mak bapak tapi bila oral tu. Yalah sama lah. Tu seram sikit. Dia macam entrance test sekarang yes. Tapi saya rasa Ustazah semua tak ada interest test. Tak ada kan? Kita tak ada. tak pasal lebih maknanya kita masih muda. Interview je. Saya ingat saya kena baca surah Al-Fatihah dengan surah Ikhlas. Tu je. Tak salah saya tu. Doa-doa tak ada. Doa-doa semua. Mungkin dia suruh baca tapi saya tak baca. Macam itulah. Tak ingat. Kalau saya doa. But it was I think during zaman macam dah tua pula during zaman saya dengan Ustaz Maaz kan. Itulah. Kita punya nak masuk madrasah tu is less stress if I might say than the later part lah, because the demand is not like macam sekarang kan. Yes. So macam dulu it's just like a normal school that if you want your child to be in madrasah then you just try walaupun tak your ada luck. basic ke apa ada. Mungkin ada sebab tu kena oral kot sebenarnya. Tapi dia punya tu very like informal lah. I just have to sit, what I remember lah, sit in front of the principal for Al-Sagaf and talk for a while. Dia berbual sama sekali, mak dekat sebelah. Jadi tak takut lah kan. Tak nak baca pun tak apa, mak kat sebelah pun boleh selamatkan. Saya Principal. So it's less stress I think compared to now. Betul. Saya rasa saya masih macam boleh terbayang masa tu saya ambil entrance kat 2 madrasah rasanya. Satu Arabia, lagi satu I think Aljunied yang bangunan lama Irsyad lama. Ya, lama. So dekat situ saya ada test bahasa Arab, lepas tu doa, lepas tu surah-surah lazim. Kira dia 3 kul kena then after that ada few surah lagi So bila budak-budak macam zaman sekarang kan, orang push for entrance test kan, saya rasa dia sekarang semua madrasah dah ada dah ada. So saya rasa time saya tu macam saya tak rasa mak saya relax sangat. Dulu lain madrasah ada orang anggap sebagai dumping ground lah. Yes, betul zaman mana yang correct. cannot make it national school orang pindah kat situ. And it's totally different from now lah. Sekarang macam dah terbalik
Terbalik sekarang macam school. competition. Orang prioritikan masuk madrasah Bos baru. lah. Yelah kalau orang yang nak masuk madrasah dia akan ni dulu Yes. Dulu Betul, kurang betul. stres. Kalau Ustaz Lufi pula memang Saya pun sama bapak bapak lah. No choice. Habis sedih. Muka sedih lah. Tak, saya pun tak tahu. Kira Tak, kan dah biasa. memang kira dia punya build up maybe kindergarten lah. Kira kindergarten pun kita dah ada the environment yang kindergarten masjid. Sama-sama. Kindergarten tak, saya kindergarten style juga. Saya Style pindah juga, Pindah all the way. Oh, baik. Sampai saya fikir memang every akan pindah sekolah. Pasal pindah rumah ke? tak. Kira first kali PAP sebab bawah blok baru pindah. Mana boleh sebut nama parti tu? Tapi betul. Kindergarten. Lepas tu kira Al-Ansar, lepas tu Alim Siddiq. Lepas Lepas tu Masjid Alim Siddiq, lepas tu last Masjid Al-Ansar. Lepas tu madrasah. So kira every year tukar-tukar. Saya fikir, agaknya every tukar. Dah lah macam kira tak ada childhood friend lah. So, semua dah tak ingat apa. Sedih, lagu sedih ada tak ada? Sedih. Tak ada childhood friend. Aku sedih Tu tengah cari. masuk Aljunied, ambil interest saya ingat sakit-sakit. Semua. Tu je lah saya ingat. Alhamdulillah dapat. Tapi seram kan entrance test tu kan? Tak ingat lah seram ke tak. Tapi semua Kalau Sofi waktu tu Aljunied kat mana? Instead Tak lah, dah dekat bangunan baru. baru lah. Kat auditorium. Oh. Ramai sih, tu dah ramai. Tu dah Ramai orang your Ramai. batch kira ramai nak masuk. Ramai. Tu 3 kelas. Kira tu dah start yang every batch ada 100. Bila 1990? Tak lah, 2003. 2003. Ustaz dah baru keluar. Saya dah pergi masih. Ustaz Maaz Patutlah. baru keluar, Ustaz Lutfi baru masuk Baru primary 1. masuk. Masya Allah. Tak, tapi memang pernah nampak dia. Mana? Dia macam popular. Mungkin mak dia. Tak popular lah. Tak. sekarang je. Okay, mak dia is saya punya guru. Makcik dia Ustaz Zainab, saya pernah tuition dengan dia. Makcik dia Ustazah Zainab, Zainab dengan Ustazah ya. Wahidah. Tu semua kan Arabiah tu. Oh yes, ya Rabbi. Jadi So that's Ustaz why dia Sa'diah tu popular memang- lah. Makcik Dia tumpang nama Sebab dia orang. pernah bawa Tumpang anak macam gitulah. Nampak macam Oh, cute je. faham. Ni kawan aku nanti dah besar. Sama klik. Jadi kerjasama. Mm-mm. Last but not least, Ustaz Maaz pula. Oh saya kan? Pilihan. Saya tak boleh bilang tak boleh. Saya ingat dan orang-orang cerita lah, makcik cerita pilihan sendiri sebenarnya. Pasal yalah kan bapak sekolah Arab, Aljunied juga sama, dia jadi ustaz. Habis makcik yang cerita dengan saya lah, kata nak sekolah macam ayah abah juga, pasal nak baca kitab-kitab. Daripada dulu dah macam ya lah kira. Macam Ya. Nak baca kitab-kitab lah. Jadi pasal kehendak sendiri. Dan mak saya macam tanya balik, Ada betul minat ke? dia lah. Pasal abang saya semua ni tahu sekolah luar. Oh. Saya ada 5 adik-beradik. Jadi daripada first sekolah orang luar, saya yang keempat. So fourth baru madrasah. Oh, senang. Then the last one pun continue. The last one madrasah juga. So last you one are the madrasah. starter. I'm the starter. Macam tak ada orang ke nak sama macam bapak? Macam Gitu. primary one. Gitu dah tu. Gitu dah fikir. Dia dah fikir lah Aku fikir masa tahu. depan. Ke macam ini dah potential aku untuk stand up. Shine up. Yes. Shine daripada family. Bring the legacy. Itulah cerita saya. Tapi kalau kita tengok daripada cerita-cerita kita, alhamdulillah kira semua sebab kita mau okay, parents pun okay, and along the way kita pun terima. Ada pernah tak kalau kawan kita yang macam kira parent dia suruh tapi dia Dia jadi tak nak, struggle untuk that student Oh. along the way. Mesti ada. Macam mana dia punya tak ada kawan-kawan ke, kalau ada yang kawan-kawan yang macam gitu, then how dia adapt, atau pernah dengar tak cerita-cerita yang orang-orang macam itu. Habis dekat, sebab saya pun ada juga kawan, saya start dulu kira saya ada satu kawan ni kira memang dia secondary baru masuk madrasah. Okay. Kira before that dia macam kat Malaysia gitu, dia masuk secondary. Dan dia memang tak nak lah masuk madrasah. Dia kira balik Singapore nak circular macam sekolah awam biasa lah, sekolah Dah government. besar lah, dah besar Dah terus masuk secondary, madrasah. Okay. Tapi before that dia kat Malaysia macam sekolah agama jugalah. So dia nak change dia punya path lah. Then dia struggle, then along the way dia kira macam make some memang budak nakal lah sebagainya. Kira dah macam rebel. Then sampai dia kena dibuang sebab dia ada certain buat case semua. So macam kita tengok balik, macam kadang tak tahu ni benda yang baik ke tak, dipaksa Aljunied? oleh Tak bilang kan? budak madrasah. Tak boleh. Boleh lah Aljunied lah. Boleh lah. Kira dia sebab kira the students lah. Rasa mana-mana ada. Kira the students yang tak boleh adapt, ataupun the student tak nak dengar cakap mak bapak, because maybe this is macam tak semua orang yang ada minat yang boleh cope. Maybe kita punya subjects, berapa subjek kan dulu banyak 14. 14, yang 11. 11, 14, 15. Sekarang semua dah banyak 16. combine Oh yes, sekarang kira dah Kira macam macam dulu like every year dia increase lah. increase of Subjek apa? dia, subjek Oh, dia yes. every year dia Betul, increase. betul.
Arabia pun dengar-dengar susah juga Susah. Dia kira zaman time saya kan, dia trial period trial period. Kira macam ada pertukaran buku lah. Kira and then time saya tu kira baru nak diperkenalkan PSLE. So kira kitanya batch ni the PSLE is it's a compulsory tapi it's a trial punya batch. So it's like how kita boleh make it ke tidak. Then baru after that, after my batch, and baru implement betul-betul lah. Kira zaman saya memang banyak trial lah. Banyak Kira dia macam between transition of dulu punya sistem. Yes, dengan sekarang dengan baru punya sistem lah. So kita rasa lah. Betul lah. Okay, berarti tadi kita dah macam banyak share about facts. Mungkin ada siapa-siapa nak kongsikan cerita-cerita pengalaman yang best yang happens along the way. Tadi Ustaz Zara ada satu cerita best kita nak kongsikan ni, kira cerita yang kira orang mungkin sebab orang fikir budak madrasah ni kira all the way, masya-Allah. Memanglah masya-Allah lah. Madrasah mesti jadi ustaz. Ustaz. Tapi macam kita tak ada macam malaikat lah. Macam kita tak ada pengalaman yang korang ada ke nakal-nakal ni semua. So actually ada lah. Kita just a normal budak-budak secondary, budak primary, kita go through nakal punya period, go through rebel stages in life. Mungkin siapa-siapa nak kongsikan dahulu? Siapa nak kongsikan dulu? Ustaz Zahra tadi. Saya suka cerita Ustaz Zahra. Ustaz Zahra. Dia nak kena daripada mula tau. Dia nak kena kenapa terjadinya benda tu. Dah sedih Ustaz Zahra. Okay. Ni Saya belum dengar ni. secondary school lah Secondary, okay. Secondary school tu kita punya transition is kita baru dulu kita dekat Jalan Selamat. Kira Jalan Selamat. Dah lama tak dengar jalan. Tu Jalan Selamat Kembangan. So nak pergi sekolah situ nak kena naik bukit jauh-jauh naik kan. Dan lepas tu transition, then after that masa saya set 2 saya set 2 kita mana kita tahu. Tengah fikir. Set 2 We saya were not pindah there, Ustaz Zara. dekat kita pindah tu Gelang Lorong 13. Oh yeah. Okay, ni interesting lah kat sekolah tu. So saya cerita dulu lah apa jadi kat dalam sekolah tu is saya pernah kena kelas saya tu pernah kena cikgu campak tong sampah besar kali hitam tu kat dalam kelas. Sebab kita memang yang besar-besar. Yang besar tu. Sebab kita memang masya-Allah ada sangat. Sampah tak? Ada kat dalam tu. Ada kasut kat dalam tu macam sampah kat dalam tu. Siapa buang kasut kat sekolah? Dia marah betul. Dia marah betul kan kelas kita tu. Jadi kita tengah buat benda kat dalam kelas. Tiba-tiba teacher masuk terus campak tu. Dan kita macam apa pasal? Habis kita terus tengok budak lelaki. Korang yang pasal kan. So it's a pengalaman yang kita nampak teacher keluar kita ketawa. Sampai sekarang tak boleh lupa tong itu sampah. sampai sekarang tak boleh lupa. Lepas tu dia satu cerita. Okay. Tak, tapi kenapa dia buang? Dia tak explain. Dia sebab kita tak salah tu cabut orang lah yang buat hal. Kelas saya ni very colourful, interesting. Tapi that cikgu memang suka campak barang ni. Dia discipline master. Tapi ada follow up tak? Kena campak dia keluar. Lepas tu dia keluar. Lepas tu kita kira bau lah kelas sekolah. Kita bila macam asal campak tu sampah macam itulah. Then after that kita terus cakap korang ni pasal kan. Semua macam cabut assembly. Okay, Cok. Kita lihat kat sini yang paling mencabar is discipline master. Selalunya diorang ada cerita-cerita yang kita ingat selalu yang tak baik. Jadi shout out to all discipline masters, discipline teachers. Tapi selalu discipline master kira bila dah alumni kita macam rapat dengan diorang tau. Saya tahu dia makan rapat. Dia macam sebab boleh kira dah faham dia punya level. Selama ni kita macam tengok dia macam geram. Tapi bila sebab diorang yang paling banyak wisdom tau. Betul. Kadang-kadang diorang yang kasih wisdom. Discipline master saya muka tak garang. Waktu kita macam terkejut. Okay, sampai sekarang okay tak dengan? Okay lah, sampai sekarang okay. Sampai sekarang macam kadang-kadang dia tegur kat Facebook lah. Nanti ada macam So masih ada pop. Ada lah, dia lagi tak ada kan. Dah tak ada. So lepas tu kalau macam kadang-kadang dia follow gambar-gambar macam apa yang saya buat dalam hidup sekarang kan. Dia follow Dia follow. So it's like it's action information macam unfriends dah. Astagfirullahaladzim, ajar apa ni? Take away. So ini satu lesson kepada para guru. Ya kita semualah sebagai reflection kalau kita jadi seorang guru pendidik, anak murid tu akan ingat sampai bila-bila. So once kalau dia negatif lah. Saya pernah ada kawan lah. Kawan yang memang dia tak nak kembali pada sekolah pasal dia masih lagi simpan terhadap guru lah. Geram, dendam. Pasal guru tu pernah memalukan dia, pernah bully, kadang-kadang pernah public shaming kan. Yes, betul. Mungkin dulu punya guru memang gitu kan. Kau ni bongok. Tak guna. Mungkin dengan kata-kata dia lah. Kata dulu.
Betul juga. Macam dia punya impact kuat. Macam guru-guru punya dekat kita kadang kita tak perasan pun. Kita bila kita mengajar ke apa, kita tak tahu ni benda-benda ni actually impact yang diorang ingat. Sebab macam ada teman-teman pun sama macam Ustaz cakap tadi, macam kadang-kadang certain lah, tak semua. Ada yang okey, ada yang macam memahami. Cuma ada yang macam kadang sindir. Tu paling sakit tu. Sindir macam ayolah berbual pasal aku. Kira the whole class tahulah dia ni berbual cikgu pasal siapa. Tapi benda-benda gitu, benda yang kita student selalu akan ingat lah bila-bila. Saya pun pernah kena juga, sorry. Pernah kena bila dah besar gini lah. Datang balik sekolah, Ustaz, lama tak nampak. Saya selalu ada. Kira mendalam lah. Saya memang ada kat sini. Maknanya you yang tak datang. Itu mana sakit. Dia punya bahasa dia gitu. Sakit. Kita selalu ada kat sini. Gitu je. Dia zaman ke zaman cara mendidik pun berbeza kan. Macam kalau kita nak tengok kan environment dulu masa kita belajar, cara guru menegur lain dengan cara sekarang menegur. Sekarang kadang-kadang tegur sikit pun dah boleh kena komplain macam kadang kalau kita salah cakap ke, salah apa, kalau sebagai guru lah, kalau salah cakap ke kat dalam kelas ke apa, dah boleh kena dah ada feedback, dah ada komplain apa. Tak pun paling-paling ni lah Facebook. Paling-paling dah viral kan dengan social media semua. It's very merangkak. Oi, baru-baru video guru kena marah, kasihan tu. It's very very different. Tapi cuma macam daripada tadi yang kita cerita, kita kongsi kan, macam saya teringat saya kat sekolah pun ada good experience, ada bad experience of the nak cakap mental environment. Adakah mental environment macam kira kan environment yang akan impact kita punya mental lah, macam masalah bully ke, tadi Ustaz Mas ada mention kan, pasal bully ataupun public shaming. Public shaming ke apa pun kita lalui lah. Kalau kita tak lalui pun kita nampak benda tu kan. Lalu and the impact I can say is it can be very deep. It can be with you for life lah. So what usually I take this experience kan, macam saya selalu ingat guru-guru yang ada yang guru-guru who were there despite macam all these not so good memories ni kan, tapi guru-guru yang ada to pick me up gitu. So macam ada dekat Al-Saghaf saya ada macam bila di bila macam kena marah dengan guru lain kan, nanti ada guru lain pula yang angkat kita balik. So macam walaupun ada certain cara macam gitu, tapi there will always be like somebody else who pick you up lah. Kira balance lah, macam ada balance of asatiza. Betul. So macam kadang macam saya tengok guru-guru ni kan, dia bukan, sometimes it's not the knowledge that dorang, the knowledge memang knowledge lah, memang betul lah kita akan ambil knowledge tu, tapi like it's not like the knowledge that they give yang betul-betul akan bawa kita sampai ke akhir hayat tau. But the values that they have with us, macam yelah, macam dorang pegangkan value apa tu, itu yang akan impactkan kita. The relationship lah. The relationship, macam dorang punya character, like cara dorang cakap dengan kita, cara dorang motivate kita, encourage kita. That's what's most important lah. Betul juga. Saya teringat macam kita, bila kadang kita dah campur dengan budak-budak madrasah lain, kira one thing in common yang selalu perasan is the relationship of student dengan guru dia lama tau. Betul. Kadang lepas madrasah kita patah balik madrasah, walaupun macam ada kawan-kawan saya yang kira tak habis madrasah tapi diorang punya rasa attach tu madrasah tu different. Kita boleh nampak batch lama tiba-tiba datang balik, jumpa madrasah, masih jumpa guru-guru. Calon Melayu Aljunaid dulu pernah buat angkat sikit. Saya tak pernah patah balik lah. Itu. So you are one of those. So when you ada, masih ada lagi belum something yang belum move on lah. Tak lah. Dengan teacher. Dia cerita. Ziza Ustazah Ziza patah balik madrasah. Madrasah saya patah balik Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah, okay. So dia memang okay. Saya share lah dulu kan saya kan tadi dah share kan, saya experience from 2 different madrasah. So the environment from these 2 madrasah pun is quite different lah. Thanks Mas. Thank you very much. The environment is very different lah. Macam kalau Madrasah Saghaf tu, for my experience, dia very strict. Dia very strict, dia very macam
high expectation lah. Like you have to be this level, then you will be recognised. Macam gitu, something like that. They're very strict. For Wak Tanjung pula, so macam saya dah biasa tahu dengan macam siapalah saya dekat dalam sekolah madrasah ni kan, orang yang tak pandang saya macam gitulah kan. So bila masuk ke madrasah, itulah lagu sedih tak ada pula. Masuk ke madrasah Wak Tanjung ni macam just masuk expect something same lah kan. Tapi dia sungguh berbeza. Macam madrasah Wak Tanjung, bila saya masuk, dia very like welcoming. Like they don't care like who you are. I remember lah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, arwah Ustaz Abdul Halim. Arwah Ustaz Abdul Halim, dia yang terima saya masuk ke Wak Tanjung untuk pre-U lah. Masya Allah. So I remember he said that I don't care who you are, asalkan bila awak masuk sini, awak teruskan pelajaran awak sampai ke Al-Azhar. That's what dia punya expectation to me lah, tempat saya masuk dengan kawan saya. So so that's what I remember tu, dia punya first experience dengan madrasah Wak Tanjung ni. So seterusnya macam saya tengok dia punya environment macam very different. Dia very family like environment. Very welcoming. Tapi tak semestinya macam tak ada everything ada ups and downs je lah kan. Macam madrasah, one thing dia punya madrasah Al-Saghaf tu, macam dia punya knowledge tu Masya Allah. Macam semua you approach dia lah. Approach dia tu macam Masya Allah bagi saya. Education dia, sistem dia mungkin lah. Tapi kira kan macam dia very different. Kalau kat Wak Tanjung pula, okay, dia family, tapi ada orang yang merasakan yang macam, okay, dek ni rapat dengan cikgu ni. Aku siapalah aku ni, aku tak rapat pula dengan cikgu ni. So macam dekat mana-mana ada. Betul. Saya boleh relate benda tu. Jadi apa yang Ustazah Aziza sedang alami, pernah alami, masih lagi bermain di benak fikirannya. Jadi kita harap Ustazah Aziza dapat memaafkan lah. Tak sesuai ke lagu ni. Ustazah Aziza dapat move very on. unexpected. Ustazah Aziza dibandingkan madrasah Al-Saghaf tu 10 tahun Madrasah Al-Saghaf 10 tahun berbanding dengan Wak Tanjung hanya 2 tahun. 2 tahun je. Kenapa Wak Tanjung lebih memorable? Taklah, saya tak cakap. Salah statement. Astagfirullahaladzim. Okay. Disclaimer. Minta maaf, itu apa yang saya tengok. Saya kat 10 tahun dekat madrasah, even that, like I said, there were good moments and bad moments. The good moments is Madrasah Al-Saghaf is where I found the good friends that I have now. Friends yang sampai sekarang yang masih dengan saya ni semua adalah friends yang daripada Madrasah Al-Saghaf. So we went through ups and downs together lah. InsyaAllah. Barakahnya. Okay now, so that's why macam saya rasa memang madrasah ni memang ada barakah dia lah. Betul. It won't be like 100%, sweet moments, good moments, achievement moments, ups and downs, tapi memang ada barakah. Saya rasa kita boleh setuju yang kita tak pernah salahkan madrasah. Kita tak pernah salahkan asatizahnya ataupun sistemnya. It is how we fit ataupun tidak lah. Yes. Bagi kita fit dengan cara kita time tu lah, at that point of time. Itu semua dah berlaku atas kehendak Tuhan. Betul. Serius lagu saya Reflection. Pada masa Zahra. Okay, sebab kita dikenali dengan sekolah lorong. Okay, sebab kita pindah and then kita dapat sekolah dekat lorong 13 Gelang. So lorong 13 Gelang tu memang Masya Allah. Lorong 12 yang Jamia. Lorong 12 Jamia. Dia 13 kira red light area. Betul, so betul. So dia punya pattern is yang odd numbers tu is the red light area. Itu sementara kan? Tak. Forever. Dia for quite some time. Dan sekarang baru dia dah di Tua Payoh. Yes. So memang Rabiah ni berpindah randah lah. So bila kita masuk bila pindah dekat time tu transition untuk pindah, time tu saya menengah 2. So kita ni yang secondary school ni kena sekolah petang. Is because the reason is for the safety of budak-budak kecil. Jadi bila kita pindah dekat sekolah situ, memang time tu banyak parents tak agree. Banyak mak saya sampai cakap balik berhati-hati. Macam-macam benda lah kita nampak. Memang lah. Macam-macam benda kita nampak. So satu pengalaman yang saya pernah ada is pagi tu saya kalau every morning tu depan tu ada 7-Eleven. So saya akan pergi ke 7-Eleven tu. Maggi. Then tak coklat.
Coklat lagi mahal lah 7-Eleven dulu Maggi dengan Slurpee tau dulu. Coklat. Okay. So what happened is first time saya nampak bapuk boleh Ustaz pakai betul kan bapuk kan. Okay, yang ada kat situ yang lah. ada kat situ lah kan. Jadi dia dari belakang macam lawa dia macam lawa. Sekali bila dia buka kan, dia buka suara. Waktu petang. Waktu dalam pukul 10-11. Baru balik. Baru balik kerja. So pukul 10-11 tu bila nak bayar tu suara dia terus bertukar. Macam mana? Saya tak pandai buat. Saya nak beli macam mana? Zahra. Tahu nama dia. Awak budak Arabia. So bila tukar tu, bila suara dia tukar, suara lelaki saya macam baru kita nampak ada lah orang ni macam ini ada. And then exist. And then kadang-kadang kita kena balik macam kalau ada kiam ke apa. Selalu kalau ada kiam ke apa memang mak bapak akan risau. So what dia kiam orang ah. mana tahu kan orang masuk. So kadang-kadang every morning pagi kita nampak ubat batuk dekat sekolah punya gate. Seram So dia memang seram ah. Dia memang seram. Dia kalau pukul 6 aja memang aktiviti dia akan keluar. So kita pukul 6 petang tu baru kita habis sekolah. Pukul 6 lah. Pukul 6. So kita jalan kan nanti adalah dekat derik-derik tu semua. Dan macam orang pandang kita dia budak pakai tudung, budak madrasah, habis dekat out of place lah. Memang out of place. Rasa macam rasa macam ya Allah apa ni, aku tak tempat yang mana lah. Tapi as time goes by macam okay lantak lah. Macam dah sebati lah. Sebati dah biasa, dah lali dah lali dengan apa orang cakap dah. Wow. Not a very enlightened kind of environment. Yes. Alhamdulillah dah baru sekarang dah biar dah paling baru. Alhamdulillah diorang sekarang kat Toa Payoh. Yes. Pun dah barunya building kan. Yes. Nampak macam canggih. Lagi canggih daripada kita memanggil seluruh alumni Arabiah untuk kembali ke Toa Payoh. Buat sendiri main ni. Berjumpa dengan asatizah lama. Dah tak ramai saya. Buatlah. Kita ground up initiative. Dulu pun kita daripada bawah. Paling kita benchmark lah. Kita daripada bawah kumpulkan batch. Every batch ada representative untuk kumpulkan. Dan kita buat macam main bola every week. Build up to that lah. Last kali jumpa, dia punya last kali is to get their gyro. Tu dia. Gyro punya donor lah. Donate to madrasah. Pledge lah. Tu dia punya idea. Alumni nak sumbang balik. Sama As boleh advice. Kita so far Al-Junaid je dah ada alumni Tak lah. Saya rasa Irsyad ada. Tanjung ada kan? Irsyad ada tak tahu ada komiti ke tak lah. Wak Tanjung aktif juga apa? Tapi yang muda-muda. Yang saya kenal lah, yang batch saya macam yang muda-muda yang zaman saya saya tengok macam dorang macam asyik patah balik macam nampak dorang punya tapi Wak Tanjung memang dia on lah. Saya rasa tempat yang saya dah habis yang dah habis pre-U pun dorang dah start juga alumni dia. Cuma maybe not as big as Al-Junaid Arabia saya tak patah balik. Tak apa, nanti boleh kita boleh selotok dengan ni Ustaz Zalu. Baiklah Ustaz Zuhaili. Arabia juga. Alhamdulillah. Mungkin kita ada last lah. Sebelum kita habis kita mungkin ada boleh satu go round. Saya rasa kita boleh pergi lagi second ni episode. Kita just one round macam nasihat. Nasihat dulu. Just one round takeaways. Maybe kita boleh share from kita. It's a good takeaways as a madrasah students. Apa yang kita telah dapati lah. Mungkin Barakat ada apa, mungkin boleh mula dengan Ustazah Zahra. Saya Arabia. Arabia. Nasihat Tamu apa yang awak telah achieve yang macam alhamdulillah aku from madrasah punya background. Saya kongsi sikit lah. So masa saya dah habis madrasah tu semua kan. So saya nak feel like apa orang punya pandangan tentang budak madrasah bila dia tahu kita ni daripada madrasah. So I decided to work luar daripada mengajar-mengajar untuk kerja dekat one of the pharmacy shop lah. So dekat situ and then baru kita boleh nampak tau macam bila orang cakap bila dah panggil interview tentang bermadrasah, they have this image. Not image they have this sometimes macam they have this like slightly negative punya thinking like budak madrasah boleh ke dia buat kerja-kerja macam gini, like, and then they ask like subject English, Maths, do you learn about all this? And saya macam belajarlah. Macam saya there are times yang saya get offended bila orang tanya madrasah belajar ni semua. So it's something yang kita nak kena highlight to the masyarakat yang diorang pun ada belajar all these subjects and diorang pun go through the normal
mainstream school go through. It's just that curriculum normal curriculum is just that additional bahagian komponen Arabic lah. Hmm. So tapi alhamdulillah lah, along the way bila macam supervisor saya masa tu dia tahu kita budak madrasah, and then she's a non-Muslim, and dia kita masih keep in touch lagi. So dia kadang-kadang dia yang remind saya macam, kau dah solat belum? Dah azan juga. Okay. So dia kata, dia remind lah solat semua and everything lah. Saya rasa kita take a break ataupun kita akan sambung di episod akan datang insyaAllah daripada yang lain. Terima kasih terus mendengar The Talkidom Podcast number 1 Masjid di Spotify. Alhamdulillah. Teruskan menyokong dan teruskan kongsi-kongsi. Mungkin episod kali ini adalah episod yang terbaik untuk dikongsikan kepada future madrasah parents atau madrasah students ataupun madrasah student yang tengah mengalami untuk jadi motivate dan memberi inspirasi kepada mereka insyaAllah. Terima kasih, kita jumpa di episod akan datang di The Talking Dome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.